Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Rahayu binti Muhammad Nazir dari kumpulan 6 Pembangunan Masyarakat 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Zamani bin Ismail, pemegang kad matrik 290922. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Noh Hidayah binti Azumanan, memegang kad matrik 290996. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Norma binti Cik Omar, nombor matrik 291120. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad Syarif, nombor matrik saya 291080. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syah bin Saidin dari kampus UiM Kuala Lumpur. Kumpulan kami pada hari ini adalah bertajuk Modul Pembangunan dan Kesejahteraan Komuniti. Apa itu modul pembangunan kesejahteraan dan komuniti? Mari ikut saya untuk saya terangkan satu persatu. Apa itu modul? Kita seringkali kedengaran secara langsung dalam penghasilan produk latihan dan pembangunan model serta salasiah insan. Lazimnya, penghasilan lebih terjerumus kepada pemantapan 3 indeks utama modul insan iaitu attitude, skill dan knowledge. Jelas menunjukkan gerak kerja dan framework yang sistematik dapat dicapai melalui 3 kunci utama: objektif, sistematik dan berkesan. Melalui format modul, maka terhasillah produk teknikal pembangunan dan kesejahteraan. Dan apa itu pula pembangunan dan kesejahteraan? Kesejahteraan merupakan matlamat dalam pembangunan sesebuah komuniti. Ia ditentukan oleh 3 aspek: pengurusan masalah sosial, keperluan hidup dan peluang mobiliti, menjadikan salah satu platform peningkatan kesejahteraan. Dengan kata lain, pembangunan dan kesejahteraan adalah 2 elemen yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan yang berlaku tanpa nilai kesejahteraan adalah tidak bermakna, apatah lagi ia dilakukan untuk kesejahteraan komuniti. Apa itu komuniti? Komuniti adalah sesuatu individu yang bergerak secara berkumpulan yang tinggal di sesuatu daerah, negara ataupun masyarakat. Sebuah komuniti adalah unit sosial kecil atau yang mempunyai sesuatu yang sama seperti norma agama, nilai atau identiti. Masyarakat sering berkongsi rasa tempat yang terletak di kawasan geografi atau ditentukan ruang maya melalui platform komuniti. Apa itu motivasi dalam pendidikan? Motivasi dalam pendidikan amat penting bagi membantu pelajar untuk mencapai matlamat yang diingini, iaitu dengan aktiviti belajar. Motivasi juga memainkan peranan sebagai salah satu penggerak untuk mencapai sesuatu tujuan atau kehendak. Pakar psikologi juga percaya bahawa motivasi wujud dalam diri seseorang pelajar disebabkan 2 faktor utama, iaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrisik. Faktor intrinsik ialah seperti hasrat atau keinginan seseorang yang boleh mendorong untuk belajar bagi mencapai cita-cita. Manakala faktor ekstrisik adalah faktor luaran, iaitu seperti penghargaan, suasana belajar yang kondusif dan aktiviti yang boleh menarik minat untuk belajar. Maka motivasi belajar ini merupakan satu dorongan dalaman dan luaran kepada seorang pelajar untuk yang sedang belajar. Ia merupakan perubahan tingkah laku dan ini merupakan peranan yang amat besar dalam diri seseorang untuk belajar. Untuk kaedah-kaedah yang dapat menarik minat pelajar, terdapat 7 kaedah, iaitu 1. Tahu gaya pelajaran mereka. Yang kedua, menggunakan pelbagai kaedah yang berbeza. Dan yang ketiga, menerangkan tentang kegunaan ilmu yang mereka pelajari. Seterusnya, melibatkan pengalaman sebenar. Dan yang kelima, menyediakan ganjaran yang menarik untuk murid
Yang keenam, mengulangi berkali-kali apa yang diajar. Dan yang terakhir itu, guru perlu bersikap tegas tapi bukan garang. Okey, saya akan pergi satu persatu untuk kaedah-kaedah yang dapat menarik minat pelajar. Okey, yang pertama iaitu tahu gaya pembelajaran mereka. Okey, terdapat 3 jenis gaya belajar yang utama iaitu visual, auditory dan kinestetik. Ia merupakan faktor yang paling penting dalam memastikan murid-murid dapat menerima apa yang diajar. Guru juga perlu mengenali gaya pelajar setiap murid di dalam kelas dan menyesuaikan dengan kaedah yang hendak digunakan. Okey, untuk kaedah yang kedua iaitu menggunakan pelbagai kaedah yang berbeza. Okey, yang mana mereka harus diajar dengan menggunakan pelbagai medium yang berbeza. Sekiranya dalam satu sesi guru mempunyai pelbagai kaedah yang berbeza, minda mereka tidak sempat berasa bosan dengan kaedah yang diperkenalkan dengan sesuatu kaedah yang baru. Ia dapat menarik minat mereka untuk belajar kerana mereka kurang berasa bosan dan lebih baik jika guru dapat mengajar dengan menggunakan bahan bantuan mengajar. Okey, untuk yang ketiga, menerangkan tentang kegunaan ilmu yang mereka pelajari. Guru yang baik adalah yang mampu menjelaskan dan menceritakan kepada mereka apa yang boleh mereka aplikasi dengan apa yang mereka pelajari. Sebagai contohnya, memahami apa kepentingan mempelajari sesuatu mata pelajaran dan kegunaannya untuk kehidupan seharian. Ini akan memberikan minat kepada murid untuk lebih tekun belajar kelak nanti. Okey, untuk kaedah yang keempat iaitu melibatkan pengalaman yang sebenar. Yang mana murid-murid yang didedahkan dengan pengalaman sebenar akan lebih cepat faham berbanding dengan mereka yang hanya belajar secara teori semata-mata. Ini kerana generasi sekarang lebih cepat mengetahui sesuatu kerana sumber maklumat hanya di hujung jari. Sebagai contoh, membawa peralatan sebenar untuk menjalankan aktiviti, jadi murid akan menjalani latihan seperti aktiviti sebenar. Okey, seterusnya untuk yang kelima, menyediakan ganjaran yang menarik minat murid. Okey, murid akan lebih tertarik dan minat dalam satu-satu kelas atau mempelajari sekiranya disertakan dengan ganjaran dan ia akan lebih berkesan. Dua jenis ganjaran yang biasa digunakan untuk menarik minat murid iaitu dalam bentuk peneguhan positif dan peneguhan negatif. Okey, untuk kaedah yang keenam iaitu mengulangi berkali-kali apa yang diajar. Okey, murid yang lemah biasanya mempunyai masalah untuk memahami sesuatu. Oleh itu, menjadi tanggungjawab guru untuk sentiasa mengulangi apa yang dipelajari oleh murid dengan mengulangi tetapi dengan cara yang berbeza. Guru boleh mengulangi dengan kaedah lisan dan boleh diulangi dengan menggunakan media ataupun dengan lain-lain kaedah, menggunakan kreativiti guru masing-masing. Okey, untuk kaedah yang terakhir, yang ketujuh itu guru perlu bersikap tegas tapi bukan garang. Okey, guru harus mengamalkan sikap yang tegas tapi bukan sifat yang garang. Sifat yang tegas akan membuatkan murid dapat membezakan antara yang baik dan tidak. Guru tidak boleh bersikap garang kerana murid akan menjadi takut dan tidak ingin belajar. Okey, sekian pembentangan daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan menerangkan mengenai motivasi keluarga, konsep keluarga dan kekeluargaan. Menurut Kamus Bahasa Melayu, pengertian motivasi adalah dorongan kuat yang wujud pada diri seseorang yang mendorong dirinya untuk berjaya. Oleh itu, cara didikan ibu bapa dalam sesebuah keluarga mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang itu. Peranan kedua ibu bapa amat penting dalam mendidik dan mendorong anak mereka untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Oleh itu, keluarga perlu mendidik dari seawal usia kelahiran seperti peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Usia anak di bawah 4 tahun dikatakan mempunyai tahap perkembangan intelektual yang tinggi dan juga dikenali sebagai masa keemasan, Golden Age. Oleh yang demikian, ibu bapa harus mengambil peluang untuk mendidik dan mendorong anak mereka dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum serta perlu membahagikan masa dalam mendidik dan menjaga emosi anak supaya dapat menimbulkan keharmonian dalam keluarga masing-masing. Konsep keluarga dan kekeluargaan. Definisi keluarga sejahtera yang dapat dikaitkan berdasarkan pandangan Islam dan Barat adalah keluarga yang mempunyai matlamat dan usaha untuk memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta mempunyai elemen-elemen penting seperti keselamatan, keharmonian dan juga hubungan yang baik di antara setiap anggota keluarga. Antara peranan utama setiap individu dalam sesebuah keluarga adalah sentiasa menerapkan nilai-nilai murni bagi mengeratkan ikatan kekeluargaan. Menurut Islam, bukan sahaja nilai keagamaan dan nilai keimanan yang penting, namun nilai-nilai lain juga perlu ada di dalam setiap institusi keluarga. Bahkan di Malaysia terdapat konsep keluarga Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Ini bagi menimbulkan sikap bekerjasama di antara setiap keluarga untuk keluar dari krisis kesihatan ekonomi yang dialami oleh rakyat Malaysia pada masa pandemik ini. Antara teras utama konsep keluarga Malaysia ini diperkenalkan kepada rakyat Malaysia adalah keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Hal ini sekaligus dapat mewujudkan suasana harmonik dan kesatuan di dalam setiap keluarga di Malaysia dan menyumbang kepada pembangunan negara. Definisi dan tujuan sukan. Sukan adalah satu aktiviti riadah. Ia telah pun dimainkan sejak dahulu lagi dan terus berkembang sehingga sekarang. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis dan bentuk aktiviti yang seringkali menjadi pilihan masyarakat, sama ada sebagai aktor maupun sebagai peminat ataupun penyokong. Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan. Antaranya adalah pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran dan kecermalangan serta sebagainya. Sukan ini terbahagi kepada dua, iaitu sukan tradisional dan sukan moden. Sukan ialah aktiviti yang mengandungi latihan kemahiran berguna secara rekreasi dan peraturan-peraturan tertentu dalam mengejar kecermalangan diri, masyarakat dan negara. Jenis dan cara permainan tradisional ataupun sukan rakyat. Batu selambut ataupun seremban. Batu selambut ataupun seremban dikenali sebagai permainan serembat ataupun selambut. Permainan ini sering dimainkan oleh kanak-kanak perempuan. Boleh dimainkan secara individu ataupun berkumpulan. Seramai 2 hingga 4 orang ataupun lebih. Melambun dan menangkap batu selambut ataupun seremban merupakan satu kemahiran yang penting yang perlu ada. Kedua adalah gasing. Gasing pinang seringkali dimainkan oleh kanak-kanak. Buah pinang muda perlu dikupas sabut dan kulitnya. Dipangkaskan bahagian atas dan bawahnya. Kemudian dicucukkan lidi buluh melalui kukunya menjadi paksi serta pemegang gasing itu. Gasing ini boleh dilagakan atau diulikan. Untuk memusingkan gasing, tali setebal 1.75 cm dan sepanjang 3 hingga 5 meter dililitkan pada jambungnya hingga meliputi seluruh permukaan gasing. Seterusnya, gasing itu akan dilemparkan dan dibalikkan ke atas tanah. Serta dengan itu tali yang melilit jambulnya direnggut. Sukan moden adalah sukan yang dimainkan oleh kalangan atau golongan masa kini. Antara penganjuran sukan moden adalah sukan SEA, sukan Commonwealth dan sukan Olimpik. Jenis dan permainan sukan moden antaranya adalah rugby. Rugby adalah sukan yang mengehadkan sentuhan dan boleh dimainkan secara bercampuran jantina, iaitu 6 pemain setiap pasukan. Apabila disentuh oleh pihak lawan, pemainnya mesti menjatuhkan bola untuk rakan sepasukannya mengambil bola itu. Tiada pertukaran ataupun gol dalam rugby. Kedua adalah hoki. Hoki, pemain perlu menggunakan kayu hoki dan kelengkapan keselamatan yang sama. Cuma cakera getah dalam hoki kasut roda ini lebih ringan.
diperbuat dari plastik dan direka untuk gesiran yang sesuai dengan permukaan gelanggang. Caranya adalah perlu menggelincir, mengejar dan memukul bola untuk dimasukkan ke dalam pool. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya berkaitan dengan sukan rakyat dan sukan moden. Identiti negara dan bangsa. Pembangunan sosial merupakan sebahagian daripada penyumbang kepada kemajuan negara. Bentuk dan corak dalam pentadbiran di Malaysia mempengaruhi pembangunan sosial dalam negara. Perlembagaan persekutuan adalah mercutan di sebuah tapak integrasi yang menjadi asas dan teras kesepaduan rakyat Malaysia. Setiap sesuatu kejayaan atau dasar pasti mempunyai halangan dan cabaran yang tersendiri. Yang pertama ialah masalah komunikasi. Di sini adalah kurangnya komunikasi antara penghulu dengan pihak pentadbiran atau kerajaan. Komunikasi sangat penting dalam komuniti. Dengan komunikasi, banyak maklumat dapat disampaikan kepada pihak atasan. Yang kedua ialah perkiraan kaum. Malaysia mempunyai pelbagai kaum, agama dan bangsa. Setiap kaum mempunyai kepercayaan dan adat resam yang tersendiri. Dengan ini, mereka kurang mengenali dan memahami serta seringkali menganggap mereka sahaja yang terbaik. Dengan ini, susah untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan komuniti. Yang ketiga ialah perbezaan politik. Perbezaan politik di sini ialah mengikut bangsa, kaum serta etnik. Ia merupakan cabaran terbesar untuk mencapai kesejahteraan komuniti. Setiap parti politik hanya mementingkan hak kepentingan masing-masing. Pelbagai isu sensitif seperti kaum, agama dan bangsa dimainkan justru telah menjejaskan pembangunan dan kesejahteraan komuniti. Yang keempat ialah kurang program antara komuniti. Ini kerana kurangnya program bersama antara masyarakat dan pemimpin. Program perlu melibatkan keseluruhan masyarakat. Dengan itu mereka dapat merasakan program itu hak mereka bersama. Jika hanya sebilangan kecil yang menyertai, sukar untuk mencapai kerjasama oleh setiap golongan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam program perlu dititik beratkan, melainkan mereka mempunyai alasan, tidak berkehendak atau tidak berkemahuan untuk menyertainya. Akhir sekali, iaitu yang kelima ialah mentaliti dan halangan pekerjaan. Mentaliti sebahagian masyarakat yang berpendapat program yang dianjurkan hanya perlu disertai oleh individu yang mempunyai kepentingan sahaja seperti ahli jawatankuasa atau orang kuat dalam komuniti itu sahaja. Kesimpulan bagi tajuk yang kami pilih, kajian ini dijalankan untuk memberi gambaran secara holistik dan menyeluruh mengenai sebuah aspek kesejahteraan dalam komuniti. Dalam hal ini, aspek kesejahteraan ternyata amat diperlukan dalam kehidupan manusia, sama ada dari segi pembangunan kemanusiaan, politik, ekonomi, maupun dari segi sosial. Sehubungan dengan ini, pembangunan sebuah komuniti amat mempengaruhi dalam pembentukan kualiti kehidupan yang baik. Oleh itu, penekanan di setiap peringkat amat penting dalam memastikan kejayaan dapat diraih dalam setiap aspek komuniti. Perancangan efektif bukan saja dapat menyediakan komuniti tempat dengan pelbagai kemudahan, malah ia mempengaruhi aspek kemudahan yang bercirikan kebolehsampaian dan saling melengkapi. Terima kasih.